Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bagaimana dengan pembelajaran anda di rumah hari ini? Ustaz harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga. Jangan lupa bantu ibu bapa dan juga membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru kamu. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabi dalam unit 2, kebijaksanaan Nabi Muhammad. Kamu boleh membuka muka surat 146 sehingga 151 buku teks Pendidikan Islam tahun 4. Sudah buka? Baiklah, mari kita mulakan. Hari ini kita akan belajar maksud fatonah. Yang kedua, keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kita akan meneladani sifat fatonah Nabi Muhammad. Fatonah. Apa tu fatonah? Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Siddiq, fatonah, tabligh dan amanah. Okey, 4 tu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat wajib bagi Nabi. Seseorang Nabi dia wajib ada 4 sifat tu. Hari ini kita nak belajar tentang maksud fatonah. Maksud fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad selalu menggunakan kebijaksanaannya dalam kehidupan dan dalam berdakwah. Jadi Nabi Muhammad ni dia terkenal dalam kebijaksanaannya dalam kehidupan dan juga dalam berdakwah. Baiklah. Keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad. Maksudnya keunggulan sifat bijaksana Nabi Muhammad. Kita boleh lihat Nabi Muhammad tu bijaksana daripada 5 cerita ni. Yang pertama, peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Waktu tu Mekah dilanda banjir besar dan Kaabah adalah runtuh sedikit. Jadi semua orang-orang penduduk Mekah bergotong royong untuk membina semula Kaabah. Jadi akhir sekali mereka nak meletakkan Hajarul Aswad. Jadi kemudian mereka bergaduh. Kata okey, biar kami yang letak. Kumpulan ni kata biar kami yang letak. Kumpulan ni kata biar kami yang letak. Jadi mereka bergaduh. Sampai satu masa mereka buat keputusan siapa orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, orang itu kita jadikan dia ketua. Jadikan sebagai hakim. Jadi waktu subuh keesokan harinya Nabi Muhammad masuk untuk beribadat di Masjidil Haram. Jadi orang-orang penduduk Mekah ni semua kata, bagus ni Muhammad Al-Amin ni. Dia masuk. Jadi kita boleh lantik dia sebagai hakim. Jadi orang-orang penduduk Mekah ni mereka ceritakan masalah mereka. Jadi apa Nabi buat? Nabi ambil serban Nabi, Nabi bentangkan dan letak Hajarul Aswad di tengah-tengah. Di tengah-tengah serban Nabi. Jadi Nabi meminta semua ketua kumpulan untuk angkat di penghujung. Di penghujung serban Nabi tu. Sampailah ke dinding Kaabah. Dan Nabi sendiri yang
letak Hajarul Aswad tu. Jadi semua ketua kumpulan semua puas hati. Jadi itu menunjukkan semua orang boleh terima dengan cara Nabi Muhammad. Yang kedua, strategi Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Kebiasaannya Nabi Muhammad, kebiasaannya orang daripada Mekah nak pergi ke Madinah, dia akan melalui jalan yang banyak orang lalu, yang banyak kampung. Tapi disebabkan masa tu kaum musyrikin Mekah, mereka ingin mengejar Nabi, jadi Nabi Muhammad lalu jalan yang tidak banyak orang lalu supaya tidak dikejar oleh musuh. Itu adalah kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Apabila sampai ke Madinah, orang-orang Muhajirin ni mereka tak bawa harta, mereka tak bawa duit. Jadi, apa Nabi buat? Nabi mempersaudarakan. Nabi jadikan saudara antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Jadikan mereka saudara sesama Islam. Dan orang Ansar dia membantu orang Muhajirin ni untuk membina keluarga ataupun untuk membina kehidupan yang baik di Madinah. Itu adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad. Kita sebagai orang Islam, kita kena bantu orang Islam yang lain untuk menjadi lebih baik. Okey, yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Jadi bila Nabi dah jadi ketua negara Madinah, Nabi buat undang-undang Piagam Madinah. Jadi semua orang kena ikut peraturan di negara Madinah tu. Siapa yang melanggar peraturan tu akan dihukum. Itu adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, usahawan yang unggul. Nabi Muhammad dia sangat pandai berniaga. Apabila Nabi Muhammad bekerja dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad mendapat untung yang banyak. Jadi Sayyidatina Khadijah pelik lah. Bila tu kemudian Sayyidatina Khadijah dapat tahu yang Nabi Muhammad ni dia jujur dan bijak dalam berniaga. Dia tahu macam mana cara nak mempromosikan barang-barang dagangan dia. Jadi Sayyidatina Khadijah pun suka jatuh hati dekat Nabi Muhammad dan ingin meminang Nabi Muhammad. Jadi mereka pun berkahwin. Itu adalah keunggulan sifat patanah Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi sifat kebijaksanaan Nabi Muhammad yang kamu boleh lihat di YouTube dan juga mendengar ceramah-ceramah yang daripada YouTube. Okey. Jadi, sebagai seorang murid, kita bolehlah mempelajari sifat patanah ni. Apa yang kita buat? Berusaha mendamaikan persengketaan. Bila kita nampak kawan kita bergaduh, kita bukannya gaduh sekali. Tapi kita leraikan. Kita amankan kedua-dua kawan kita tu. Yang kedua, merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan tugasan. Sebelum cikgu bagi homework, jangan terus buat. Tapi rancang. Okey, hari ni saya perlu buat apa? Kerja rumah apa yang saya perlu siapkan dahulu? Sekejap lagi rehat. Lepas tu, selepas rehat, apa yang perlu saya buat? Okey. Dan seterusnya, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Jadi semua orang dia bukannya bila dia berusaha terus berjaya. Tidak. Tapi dia kena sentiasa rajin dan tekun. Daripada rajin dan tekun tu datanglah kejayaan. Sebab tu dia kena bijak merancang. Okey. Seterusnya, utamakan perpaduan dan kesepakatan. Nabi Muhammad dia mempersaudarakan tadi kan. Jadi kita kena, kalau kawan kita bergaduh, kita kena baikkan kawan-kawan kita. Supaya hidup kita ni bersatu padu. Tak boleh bergaduh-gaduh. Okey, yang terakhir, merangka peraturan dan berusaha mematuhinya. Bila kita jadi ketua, kita perlu merangka peraturan.
Kita supaya supaya semua orang akan ikut dan kita pun ikut, dan juga tempat kerja kita tu menjadi lebih kondusif, lebih baik. Itu yang baik. Jangan kita buat peraturan tapi kita langgar peraturan tu. Itu adalah sesuatu sifat yang tidak baik. Okey. Baiklah murid-murid. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jika ada soalan, kamu boleh bertanya di dalam Google Classroom. Nanti Ustaz akan masukkan soalan di dalam Google Classroom dan kamu boleh menjawab di ruangan komen di dalam Google Classroom. Sekian untuk kali ini. Kita jumpa untuk pelajaran minggu depan. Buat kali terakhir, jaga diri, jaga family, tolong ibu bapa dan jangan lupa follow, like, share dan subscribe YouTube Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.